Assalamualaikum sejahtera. So semua orang ingin membuat Facebook Ads perlu mempunyai sales funnel tertentu lah, di mana saya sendiri memberikan satu jenis sales funnel khas untuk Shopee, itu Tofu dan Mofu lah, jika anda dah melihat video-video saya sebelum ini. Sebenarnya terdapat berbagai jenis sistem sales funnel yang boleh kita gunakan untuk membuat Facebook Ads. Di sini saya akan kongsikan dengan anda di dalam bentuk PDF ini kejap lagi, apakah jenis sales funnel yang boleh anda gunakan untuk buat Facebook Ads. Ini satu yang infinity, berbagai bentuk lah. Mungkin cara saya lain, mungkin cara anda lain, tetapi inilah basic untuk kita buat sales funnel yang terbaik. Okey, ini adalah soalan daripada saya punya Shopee Magnet Community bertanya kepada saya, Abang hanya mengajarkan satu funnel saja, itu Tofu dan Mofu. Adakah terdapat beberapa funnel sales lain untuk Facebook Ads yang sesuai untuk saya gunakan? Ada, dan inilah cara-caranya. Anda nak tahu apakah funnel yang akan saya berikan cara percuma untuk anda semua? Jom dapatkan ini. Bukan semua orang akan dapat. Saya akan berikan anda untuk percuma sahaja. Jom kita pergi tengok sekarang apakah jenis funnel untuk Facebook Ads. Okey, Assalamualaikum sejahtera. So tadi saya dah beritahu saya akan membuatkan sebuah kelas tutorial mengenai teknik sales funnel, jenis funnel yang akan saya kongsikan bersama untuk anda lah. So sebelum itu saya ingin beritahu bahawa kami juga ada membuat e-book Facebook Ads Manager tanpa website lah. Ini khas untuk sesiapa yang ingin kedai Shopee dan tidak mempunyai website, boleh mempelajari bagaimana buat Ads Manager dengan tanpa website. Dan selain itu juga kami berikan e-book percuma untuk analisa Ads Manager data anda lah. Tidak guna jika anda membuat Ads Manager Facebook Ads tetapi anda tidak boleh membuat analisa data untuk anda punya Facebook Ads sama ada okey atau tidak okey lah. So, anda boleh dapatkan e-book ini di kedai Shopee kami, di Shopee Mania. Okay. Alright. So, tanpa masa lagi. So, okay. Jom kita pergi ke topik utama kita lah, jenis Facebook Sales Funnel. So, sebelum kita pergi ke inti Sales Funnel ini, anda kena pahami bahawa untuk Facebook Ads kita ada 3 funnel yang biasa disebut lah, seperti Tofu, Mofu dan Bofu. Tofu ada top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Di mana Tofu ini adalah sebagai awareness stage kita memberikan maklumat tentang satu produk tersebut. Kemudian kita Mofu pula kita memberikan seperti testimoni tentang produk tersebut. Dan ketiga kita suruh keputusan sang nak beli atau nak beli, sebab mereka dah ketahui tentang produk tersebut, dengan berikan seperti offer atau voucher diskaun pada mereka. Lebih kurang begitulah secara asas untuk membuat sales funnel menggunakan Facebook Ads lah. Okey, so untuk kita punya saya punya YouTube channel tutorial, saya memberikan 2 saja, Tofu dan Mofu saja. Maka untuk Mofu saya tidak beri ajar lah. Okey, yang saya terangkan tadi. Okey, jom. Apakah jenis Facebook sales funnel yang paling minimum hingga ke super advance? Ini yang anda nak tahu kan sama ni kan. So anda boleh menggunakan funnel ini untuk anda memahami dan boleh buat eksperimen sebagai guideline untuk anda. Setiap kata cikgu-cikgu Facebook Ads ni berbagai cara lah. Cara saya lain, cara dia lain, semua cara berbeza-beza. Sebab Facebook Ads ni dia punya kata penggunaannya, cara dia, teknik dia adalah infinity lah menurut saya. Kita boleh gunakan pelbagai cara. So di sini saya menunjukkan cara yang paling mudah jika anda tidak mempunyai website, bagaimana untuk membuat sebuah Facebook Ads yang bagus dan menggunakan teknik retargeting. Itu main saya kat situ. Kena ingat YouTube channel saya main adalah Shopee. Dari Shopee anda ingin buat jualan menggunakan Facebook Ads dengan teknik membawa trafik ke kedai Shopee anda dan sekaligus membuat jualan. Base kita adalah Shopee, di mana kita tidak punya website. Jika punya website lain ceritanya pula. So kita jangan pening kepala tentang Facebook Pixel, tentang API, conversion API. Kita jangan pening kepala masa sekarang lah jika anda tidak punya website. Okey. Jom. Okey, biasa yang dilakukan oleh semua pihak atau yang belum memahami tentang Facebook Ads ni, mereka akan menggunakan boost post. Bila kita klik boost post ni, maka kita akan dapat di bahagian boost post. Kita akan klik sana land more ke shop now. Kita akan
terus membuat biasa dia ada dia punya iklan makan masa 5 hari atau 7 hari, kita klik, kita post. So yang ini jangan pakai, kerana bila anda post, dia adalah objektif, dia adalah engagement objektif, di mana dia memberikan Facebook akan mencari orang yang suka like, suka komen dan suka share saja, bukan untuk buat jualan di kedai Shopee anda. Kita dah kena fahamkan betul-betul lah. So artinya jangan pakai boost page kecuali anda nak membuat untuk menunjukkan post anda ini banyak engagement, banyak reach, anda boleh tunjukkan lah. Kemudian baru anda nak buat iklan menggunakan post ini, okey. Tetapi teknik ini dah lama tak pakai lah. So jangan pakai boost page ni. So apakah sebaliknya, pakai begini, okey. So untuk pengetahuan, untuk Facebook Ads Manager tanpa website yang ebook saya ini, kami memberikan tunjuk ajar kepada Tofu sahaja dengan jelas di mana saya memberikan penjelasan yang jelas pada buat kempen dari segi objektif kempen dia, bagaimana menggunakan CBO, EBO dia, dari segi aset dia, mana nak tengok detail targeting dia, custom audience dia, jika ada buat, ada boleh buat custom audience, buat exclusion, inclusion, look alike, semua di sini kita terangkan dengan jelas di sini. Dan juga S yang akan digunakan sama ada square type, untuk stories lain, bentuk image dia, semua ni kita terangkan berdasarkan satu sampel iklan Tofu sahaja. Okey, so artinya anda kena mahir benda ni dahulu sebelum anda pergi ke membuat sesi yang lain, kerana semua sesi yang lain adalah sama sahaja. Okey, semua sama. Okey, alright, sebagai contohlah, ini adalah satu orang kata set funnel yang paling basic. Oleh itu buat campaign, buat asset, keluar benda ni, terus post di Facebook. So ini paling mudah. Tetapi cara ini agak tidak efektif kerana kita tidak dapat engage dengan customer kita. At least kita perlukan 2 set iklan yang berbeza. Dan untuk iklan sebegini, kita hanya mengejar kepada kita punya cold audience sahaja. Apatah lagi jika anda punya ads manager yang baru dan anda punya data-data seperti lookalike, video view, custom audience, anda tak ada, contoh ada website, anda tak ada website punya custom audience, so tak boleh. Artinya anda buat macam ni untuk broad audience saja dan sukar untuk buat jualan jika anda buat iklan sebegini. Sebab tu kadang-kadang orang buat iklan sebegini satu set sahaja, artinya jualannya agak payah lah, kerana anda punya audience adalah cool audience sahaja. Okey, ini adalah cara yang biasa lah. Okey, cara kedua, di mana kita membuat cara biasa juga, tetapi kita menambahkan instant experience di sini. Dalam ads column ada satu area dinamakan instant experience. Dia bagi sebagai mini website. Mini website di mana kita klik pada iklan di sini, dia terus akan keluar satu set iklan dan anda boleh klik lah. Jika anda ni beberapa produk, anda boleh buat dia punya link produk 1, produk 2, produk 3, atau anda punya satu produk yang sama, anda boleh tunjukkan kelebihan produk anda setiap gambar di sini. Artinya anda punya ini sebagai website mini yang lebih jelas untuk ditunjukkan kepada anda punya customer. Ini sebagai instant experience. So ini adalah salah satu teknik Tofu yang bagus juga, boleh tunjukkan kepada audiens anda. Dan anda boleh buat custom audience bukan sahaja pada, contoh ini adalah video, ini adalah instant experience. Anda boleh buat 2 custom audience dulu di sini. Gunakan custom audience di sini pun boleh, guna custom audience di sini pun boleh. So dua-dua boleh digunakan lah jika anda menggunakan video lah di sini atau slideshow lah. Faham So inilah satu cara lagi. Okey, saya mengandaikan anda memahami bagaimana untuk membuat iklan guna Ads Manager. Okey, ini tutorial inilah. Saya tak akan berikan tunjuk bagaimana untuk membuat Ads Manager satu persatu objektif ke mana. Anda boleh tonton video saya juga di mana saya memberikan penerangan yang jelas tentang bagaimana apa itu Ads Manager dari segi objektif hingga ke membuat ke ads set, semua saya terangkan. Okey, inilah satu teknik lagi. Okey, so kos tak banyak. Teknik kedua, anda boleh buat satu produk dan beberapa interest audience. Okey, dalam kita punya Facebook Ads, masalah utama ada 2. Dari segi audience dan juga dari segi ads. Ads ni adalah image.
image kita, asset ini adalah audience kita, interested audience. Okay, so kadang-kadang kita tak tahu ni audience okay tak, kita pilih selection audience. Ni audience A, saya rasa audience A sini okay. Saya satu selection lagi, audience B, action ketiga lagi, audience C. So kita ada 3 set audience yang kita tak tahu yang mana yang bagus. So kita kena buat satu campaign, kita duplicate ni 3 berbeza-beza audience dengan satu ad sahaja, itu video, dan kita jalankan serentak. Saya tak di sini saya tak gunakan saya tak suka gunakan CBO lah. Saya gunakan ABO. Saya peminat ABO, di mana kalau CBO, Facebook akan carikan iklan terbaik, dia akan pecahkan bajet untuk anda lah di situ kan. So artinya saya akan pilih ABO, artinya saya set sini RM10, RM10, dan jalankanlah dengan satu ad saja. Manakah yang lebih banyak convention yang berlaku di sini atau lebih banyak sitian lebih bagus, saya akan pilih ni. Contoh bila jalan, saya dah pilih ni. Tengok X3 lagi bagus, saya terus buat iklan untuk ni saja. Pun boleh juga. Tetapi anda kena buat analisis kat sini. Okey, faham Satu produk ada berapa interest audience. Cara kedua, satu produk berapa ads seperti video, image, carousel. Okey, artinya anda dah spesifik produk, anda dah produk yang spesifik. Produk wanita katakan. Anda dah tahu ni produk wanita ni orang yang nak beli orang ini saja, atau produk obat untuk sakit pinggang. Orang ini sakit pinggang, anda confident asset anda ni adalah betul. Pada dan sama juga anda dah ada punya custom audience yang telah anda buat lebih dahulu sebelum ni iklan lama. Ada punya lookalike sendiri, semua dah ada. Anda rasa audience ni adalah power. So tapi anda nak mengkaji manakah ads yang baik. So anda buat video satu, image satu, slideshow satu, atau carousel satu. Anda pecah pada 3. Sini saya berikan contoh 3 lah. So anda akan lihat jalankan campaign yang mana bagus. Lepas itu jalan sama 3 hingga 7 hari. Biasa itu standard untuk Facebook untuk learning, menggunakan ABO. Terpulang oleh siapa? Ada yang kata CBO bagus, ada yang kata AB bagus. Saya suka ABO. Okey, kalau nak guna CBO boleh juga. Tidak menjadi masalah. So benda FOS ni ada satu yang subjektif. Terpulang pada anda juga. Okey, so saya pilih ni, saya lihat X2 ni bagus, memberikan pulangan sitian lebih bagus, ada conversion lagi bagus. So artinya saya akan pilih ni, saya terus jalankan produk ini. Saya scalingkan saya punya budget dan jalankan iklan ini. Inilah cara yang kedua saya rasa lah. Ketiga ni. Okey. Cara yang lain adalah satu produk ada beberapa audience interest dengan beberapa set yang lain lah. Okey, intinya saya terus buat satu campaign. Saya ada asset yang berbeza, image yang berbeza, audience yang berbeza, video yang berbeza, audience yang berbeza, carousel yang berbeza. So saya buat ni image, terpulang lah image saya pecah kepada 3 terus. Terus audience yang berbeza dengan terus 3 iklan yang berbeza. So saya akan lihat yang mana okey. Kemudian barulah saya akan pilih yang terbaik seperti biasa di atas tadi itulah. So ini adalah bentuk carousel lah. Kita buat carousel, kita boleh klik untuk beberapa produk lah. So carousel biasa kita maksimumkan dalam 6 atau 10 je lah. Jangan terlalu banyak carousel tempat artikan paling orang terlalu banyak pilihan, orang tak nak. Biasa saya letak 5 saja. Carousel 5 produk lah. 5 carousel maksud 5 produk lah dalam satu carousel tersebut. So carousel boleh, dan jual satu produk boleh. Terpulang kepada anda lah. Okey. So artinya begini pun boleh campaign sebegini. Campaign yang lain adalah saya membuat satu produk, 3 asset dan beberapa ads. Okey, di sini saya bukan image, video, carousel tentu atau slideshow. So satu asset saya pecah pada 3. Dua asset kedua saya pecah pada 3 ads. Ini pun kita boleh buat juga. So yang ini kita lebih melihat ads yang kita nak lah. Audience kita nak, kita jalankan sama dengan 7 hari. So contoh mungkin pada jalan benda ni anda melihat asset 2 lagi bagus, tetapi untuk ads yang bagus adalah mungkin yang ini atau yang ini 2. Asset 2, ads 2 atau ads 3. So anda akan combine ini ke sini. Ini matikan, anda jalankan terus. Okey, anda jalankan 2 ni. Jalan lagi hari, tengok S yang baik adalah S3. Itu anda matikan. So anda punya campaign adalah campaign asset 2, S3. Ini makan masa yang panjang lah untuk anda analisis. Inilah salah satu cara analisis yang kita boleh buat. Okey.
Yang seterusnya, inilah untuk kedai Shopee anda jugalah. So, anda tak nak buat carousel. Anda nak lihat produk mana yang bagus. Kalau anda kedai Shopee pun boleh guna teknik ni juga. So, anda buat campaign, anda buat satu asset, dan satu asset anda pecahkan kepada 3 produk. 3 produk di bawah ni. Produk 1, produk 2, 3. So, anda jangan serentak. Mana produk yang boleh memberikan conversion baik, yang kalau produk 3 boleh conversion baik, anda tutup 2 produk ni lah. Anda jangan satu produk. Kalau T3 bagus, jalan je lah. So, ini adalah salah satu teknik juga yang boleh kita gunakan untuk membuat beberapa produk selain pada carousel. Kita pecahkan pada 3 produk untuk produk yang lebih spesifik. Okay. Faham Okay, good. Okay, advanced funnel. Advanced funnel pula, kita satu produk, satu ads dan satu asset dan retargeting. Okay, yang ini yang saya ajarkan di YouTube channel saya, di mana kita membuat satu campaign, satu asset dan satu ads. Kemudian dari sini kita ini bagi tofu, kita letak budget sini 80%, dan kemudian dari sini dari asset ni kita buat video, kita akan buat custom video view, custom audience, kita buat campaign lagi dan kita target kat sini. Ini 20% dari budget anda, 80%, 100, kalau 100 RM20, ni RM20, dan kita gunakan ads yang lain. Ini mungkin boleh gunakan carousel atau slideshow. Ini kita gunakan S1 ni kita boleh gunakan video dan juga instant experience serentak. Kita boleh targeting dua-dua ni. So ini cara, dan kemudian inilah kita akan continue running. Jangan tutup dua-dua ni, continue running. So ini adalah warm audience, ini adalah cold audience. Ini cara dia yang saya berikan di YouTube channel saya, retargeting menggunakan tofu dan morphos. Ini cara dia. Amat mudah sekali. Okey, anda melihat dalam saya punya channel saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuatnya lah. Okey. Dan juga di e-book Sami pun sebenarnya ada terangkan bagaimana untuk membuat custom audience, inclusion dan included, untuk anda mengelakkan pelanggan anda ditunjuk berkali-kali. Bagi contoh, anda buat tofu, accept, orang ni tengok. Anda pun ambil orang ni dah menonton 50% dari video anda. Okey. Anda ambil 50% video anda boleh pilih, dah buat custom audience di sini. So, 50% yang telah menonton video anda ni akan ditunjukkan iklan yang ini. Tetapi anda tidak mahu yang 50% itu tunjuk iklan ini lagi. So, anda boleh gunakan exclusion custom audience kat sini. Artinya, jika dah tengok 50% saja, automatik dia akan pergi ke iklan kedua ini. So, dia dikejar oleh iklan kedua ini semasa dia panggil warm audience lah. Ini cara dia. Okay. Alright. Dan satu lagi, satu produk dan satu asset dan CPS katalog. Jika anda ada Facebook, CPAS adalah amat bagus sekali, di mana anda membuat satu iklan, campaign asset yang biasa saja, campaign asset semua, ads, iklan, dan kemudian anda buat satu iklan lagi, morpho, tetapi anda punya product set adalah view add to chat, di mana mereka telah pergi ke kedai Shopee anda, lihat produk tersebut tapi tak beli atau telah masuk add to chat, anda kejar mereka yang telah pergi ke anda. So data kita dengan menggunakan Facebook CPAS, anda mempunyai data berapa pelanggan yang datang ke kedai Shopee anda. Itu kelebihan CPAS. Artinya ada seolah-olah website Shopee itu website sendirilah. Itu adalah CPAS, katalog Facebook CPAS. Saya juga telah menerangkan video saya dengan lengkap tentang apa itu Facebook CPAS. So, nanti anda buat iklan ni katalog kat sini. Tak kisah satu produk set ke atau 2 produk set, it's okay. Alright, jelas. Okay. Kedua, dia menggunakan CPAS katalog juga, di mana ini adalah sama seperti ini, betul? Sebenarnya sama juga, anda buat campaign lain, kerja orang yang ini, katalog yang ini, anda buat upsell. Jika orang ni dah tengok view anda, tak berminat, anda boleh tunjukkan pada mereka produk-produk yang similar dengan ini, dipanggil upsell, dan juga anda boleh buat produk-produk yang lebih murah atau lebih murah pada produk ini untuk sebagai katalog dua, dan katalog katalog inilah sebagai cross sale. Artinya anda boleh buat beberapa iklan serentak di sini. Jual produk yang asal, apakah produk asal ini boleh digunakan bersama dengan produk ini, dia boleh cross sale, dan anda menunjukkan produk yang lagi baik, dia upsell. Di situ anda buat sekali jalan serentak jika ada punya Facebook CPAS. Tahu kan Facebook CPAS ni boleh buat, tapi memerlukan kos yang tinggi jugalah untuk jalankan campaign ini. Alright. Okey, dan satu lagi kita menggunakan ketiga-tiga funnel ni, di mana bagi tofu, morpho dan bofu lah.
kita buat sama juga seperti begini, custom audience 1. Daripada S1 ni kita buat custom audience 1 dan kita buat S2. Dari S2 punya customer ni kita perlu buat satu lagi ni dari sini, kita buat custom audience daripada S2 untuk dapatkan ini adalah cool, warm dan hot audience dari sini. Faham? Anda dapat kerja hot audience yang boleh membeli produk anda. Biasa ini kita berikan problem, benefit, ini testimoni lah. Biasa macam itulah. So artinya anda dah boleh buat jualan di sini dengan 3 set tofu, mofu dan bofu. Ini adalah cara yang betul juga. Okey. Kecuali jika anda punya website lain lah. Mungkin sini lookalike, ini bagi website visitor, ini Facebook engagement, Instagram engagement, berbeza-beza lah. Boleh digunakan. Tapi saya menerangkan jika anda tidak punya website. Okey. Dan anda punya website, ini caranya. Dan jika anda punya Facebook Sipas, ini cara dia. Okey. Okey, faham Alright. Lain-lain, ini adalah cara yang lebih advance lagi, di mana anda buat iklan yang sama. Iklan sama Anda jalankan iklan ni, anda dah dapat lebih kurang 1,000 custom audience di sini, lebih kurang 1,000 orang lah. Dah kumpulkan link di sini. Anda jadikan link ini sebagai look alike. Artinya look alike, orang yang hampir-hampir sama, orang yang minat benda sama, Facebook akan cari dan jadikan sebagai kamu punya audience. So, kamu dah satu audience yang besar kat sini. Sebenarnya ini dipanggil sebagai warm audience, tapi kita jadikan dia sebagai cool audience. Kita buat iklan sama macam ni, asset dia ada broad ni kan, tapi kita tukar kepada look alike, kita buat iklan sekali lagi. Ini adalah lebih spesifik dan lebih similar dengan orang yang minat produk tersebut berdasarkan daripada custom audience dari sini. Jelas Kemudian ini jadi tofu lah, automatic, tapi tofu yang power dan kemudian akan buat custom audience dan look alike jadi macam ni. Look alike buat custom audience dan buat S kedua. Artinya ada dah buat 2 iklan ni dulu. Jalan iklan ni ada sis lah, aku serang dari sini, dari custom audience ni ada terus buat look alike, ada terus buat satu iklan lain lagi, ada terus buat custom audience. Dan dia akan berterusan. Itu nama data. Artinya data anda lagi lama lagi bagus, lagi cekap, lagi relevan jika anda lama-kelamaan membuat iklan sebenarnya, tetapi harus bersistem Janganlah buat campaign dah tutup buat campaign lain, tutup buat campaign. Atau tak menggunakan data yang ada, teman data di asset anda atau tak gunakan secara maksimum. Itu kesalahan yang sering dilakukan oleh semua Facebook Ads Manager yang membuat iklan buat iklan baru, buat iklan baru je, buat campaign baru. Data lama tak nak guna. Gunakan dan jadikan custom audience, jadikan look like Kalau ada website, jadikan website visitor, gunakan dia sebagai kita punya orang kata cool audience kita. Okey. Cool audience kita kalau boleh tak nak gunakan broad audience Broad audience ni kita susah nak pilih, kalau salah pilih targeting kita dia salah. Okey. Faham Okey, yang lain-lainnya kita buat sebegini inilah. Kita buat campaign, kita buat 3 asset. Kemudian kita nak budget ini kita nak budget. Okey. Kita buat 3 asset, kita pilih, kita jalankan, katakan asset 2 okey. Asset 2 okey ni adalah bagus, anda buat satu campaign lagi. Asset 2 anda jadikan ni bagus kan? Setiap ada bagus. Anda pecah pada 3 S pula, termasuk S1 ni pecah pada 3. Jalankan juga. Dan ada 3 S S3 ni bagus. Ini adalah keputusan anda. Dengan cara sebegini, anda tahu ini aset adalah bagus. Ini aset 3 betul. Anda telah membuat ketiga-tiga, anda mencuba ke semua split test untuk asset dan ads. Ini pun cara yang bagus juga. Dan sering saya buat begini juga lah untuk saya punya iklan Saya buat begini juga untuk buat split test ketiga ni. Ada kadang-kadang kita dah buat test begini sama juga. Mana dia? Tadi saya tunjuk. Sorry. Kita pun ada tak mahu ni pening pada. Kita pun ada buat macam ni juga. Sama juga cara dia. Okay. So kita test ketiga untuk kita lihat budget kita. Okay. Alright. Mana tadi? Terlepas. Ya. Nah. Ini dia. Ini cara dia. Okay. Faham So, ini cara satu lagi. Ini Super Advanced Funnels. Ini Super Advanced Funnels ni pula adalah macam di mana kita buat lead magnet. Kita email marketing. Kita buat email marketing di mana kita collect email atau phone number daripada customer kita. So, ramai mengatakan email marketing telah mati. Tidak mati email marketing. Dia hanya hidup.
Atau anda boleh juga mengcollect untuk phone number mereka. Anda boleh WhatsApp mereka secara personal jika anda terdapat, jika mereka sign in lah. Sebagai contoh, anda jual satu produk, campaign, asset. Anda kata kalau anda sign in, anda akan dapat free ebook. Okay. Anda kalau sign in, kita akan hantarkan maklumat voucher sehingga 50% untuk anda. So, orang sign in lah. Pastikan sign in. Dalam Facebook sini ada sendiri lead form kita boleh buat sendiri dalam Facebook sendiri. So, nanti tak perlu klik-klik mana-mana lah. Tetapi kalau nak buat pun, nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Tapi biasanya saya, kalau dia sign in, terus saya akan bawa ke thank you pages lah. Thank you pages ni saya akan terangkan lah. Lebih lanjut lagi jika ada nak tak nak ke, jika nak, jom join kami. Kami ada webinar percuma untuk anda. So, dia bawa anda ke webinar ni lah. Webinar ni adalah macam satu proses video yang panjang lah, lebih kurang 90 minit untuk menerangkan tentang produk tersebut. Ini biasanya untuk produk-produk yang orang kata produk-produk yang high price ticket. So, kita akan email kepada mereka. Biasa email turutan adalah 7 email turutan. Terang sikit dan sikit. Last kali bawa CTA. Call to action. Dalam masuk webinar, secara percuma. Dalam webinar ni kita menjual. Kita menjual dan mereka bagi ke landing page dan mereka membeli. Tetapi kita boleh buang terus webinar ni juga. Thank you pages, email terus ke landing page pun boleh. Ni tak perlulah. Tak ada. Tak payah buat pun apa. Terus landing pages letak ke sini. So, email, kalau mereka ke landing pages dan mereka boleh buat di sini lah. Biasanya, teknik ini memang power lah untuk email marketing. Kerana email, kita interact dengan mereka lebih lengkap. Kita boleh berikan maklumat dengan mereka setiap minggu. Maklumat tentang kita punya produk. Kita tahu dia akan jumpa kita. Atau phone number, kita boleh direct WhatsApp mereka dan minta mereka dan berikan penjelasan tentang produk kita. Itu pun boleh. Ini dinamakan lead magnet campaign lah. Email ataupun phone. Tak semestinya email lah. Phone number pun boleh terpulang kepada anda. Tapi anda memerlukan orang untuk menguruskan anda punya email dan anda punya phone untuk orang telefon. Jika anda nak buat seseorang, payah. Anda kata dah buat satu campaign lead magnet, anda dah modalkan lebih kurang RM1,000-2,000 dan dah mempunyai 4,000 subscriber untuk email. Email dan phone lah serentak lah. Lepas tu siapa nak hantar? Dekat orang anda kena hantar lah. So, anda kena assign satu staff untuk buat benda ni. Ini satu produk yang high premium produk. Biasa buat macam ni lah. So, tengok kemampuan anda. Okey, yang lain pula satu produk tu satu asset dan 3 targeting. Ni pun sama juga. Jika adanya website, anda boleh escrow atau purchase. Sama juga macam biasa juga. Kita buat satu tofu. Kita boleh generate information. Kita buat mofu. Asset ni kita buat custom audience. Kita terangkan di carousel. Kemudian, yang lepas tu, dalam masa buat iklan ni ada yang beli, betul? Kita kena escrow atau purchase. Dan baru kita buat satu campaign. Yang tak beli ni, kita akan berikan dia offer. Offer. Manusia suka offer. Kita say offer. Lastnya, we will give you the special voucher for you if you buy this now. So, dia belilah kat sini. So, ini juga satu teknik yang biasa digunakan, tetapi anda mesti ada Facebook Pixel untuk escrow atau purchase di website anda. Ini dia punya website lah. Facebook Sipas saya sempat ada, tapi tak pasti. Okay. Dan lain-lain, ni buat sekali 4 campaign serentak. Problem point, benefit, testimoni dan offer. So, artinya dari sini, asset satu buat custom audience. Anda kena buat inclusion. Saya terangkan tadi, inclusion ni adalah kita tak nak tengok iklan ni berkali-kali, iklan sama berkali, ada buat 4 iklan ni, orang sama tengok 4 kali, berulang-ulang. Lepas dia tengok yang ni, dia tak tengok lagi. Lepas tengok yang ni, tak tengok lagi, dia tengok yang ni. Lepas tengok yang ni, dia tengok 50% video, dia tak tengok lagi, dia tengok yang ni. So, artinya kita boleh setkan untuk tunjuknya 2 hari, tunjuk 3 hari, tunjuk 5 hari, anda boleh setkan di Facebook Ads anda. So, ini adalah satu perjalanan. Ini satu perjalanan untuk kita menampakkan customer kita. 4 set, kadang 7 pun ada. Dari sini kita boleh kita hantar lagi untuk upsell lagi atau cross kat sini. Atau kita panjangkan lagi. Contoh ke webinar ke free free produk ke, mana-mana sign in ke, semua boleh buat kat sini. Ini adalah satu perjalanan cukup panjang. Jika produk anda mempunyai margin keuntungan cukup tinggi lah. Dari segi kita produk lah. Okay. So, inilah cara dia. Untuk membuat sales funnel yang saya boleh tunjukkan secara ringkas lah. Ada yang lebih complicated, ladder type. Tapi dari sini saya harap anda dapat memahami, dapat pemahaman bahawa untuk membuat Facebook Ads dengan terdapat pelbagai cara untuk membuat Facebook Ads. Bukan satu teknik saja seperti begini. Ini saja, bukan.
Dia punya pelbagai cara. So, bagaimana caranya saya tunjuk di bawah. Dari mana untuk membuat custom audience semua saya dah terangkan dalam saya punya buku di sini. Ada buku lah, ini saya promosi sekali. Minta maaf. Ada buku di sini menerangkan tentang custom audience, exclusion. Ada terang dalam buku di sini. Dan jika anda jalankan anda punya iklan, anda boleh analisis data di mana saya memberikan buku secara percuma, e-book percuma di mana anda boleh analisis data anda dengan cara yang betul dan kiraan yang betul. Saya berikan secara percuma juga. Malahan, jika anda beli juga file ini juga anda akan dapat percuma juga. Ini benda. Anda boleh cek dan tengok apakah jenis set anda nak pakai. Jenis set funnel yang anda pakai itu sesuai untuk anda. Dan sehingga tahap, saya harap anda akan sampai ke di sini. Di sini. Ini adalah satu tahap yang cukup hebat untuk anda. Anda dah boleh, ini anda punya engagement, lead magnet kita panggil. Jika anda membuat, nak sampai ke sini, anda sudah menjadi seorang Facebook Ads Manager yang profesional. Saya betul anda. Ini yang paling penting. Di mana buat e-marketing, phone marketing pada WhatsApp ke apa, pun boleh ke sini terdapatkan. Kerana ada nombor telefon mereka lah. Okay. Alright. So, itu saja nak beritahu. So, Assalamualaikum dan sejahtera. Nama saya Hanan bin Edo. Sebenarnya saya beri tips tentang blogging, Facebook Ads dan Shopee. Dan terima kasih kepada saya punya subscribers, siapa mana community yang bertanya soalan ini. Dan saya harap anda faham benda ini. Dan saya minta maaf jika saya membuat jualan sekali di sini. Kerana jika anda tidak memahami apa itu Ads Manager, mungkin nak buat ni campaign yang benda ni apa, ada objektif dia, asset ni macam nak pakai, asset nak pakai. So, saya terangkan semua ni anda tak faham. So, anda kena fahamkan isi dalam ni. Tetapi anda juga boleh lihat daripada YouTube channel saya di mana saya memberikan penerangan yang jelas. Ada 6 part untuk Facebook Ads. Saya terjelaskan satu persatu dalam saya punya YouTube channel saya. Anda boleh cari di situ juga. Dan juga bersama anda boleh membaca dan melihat YouTube channel saya serentak, anda akan lebih memahaminya. Okey. So saya terangkan sekali lagi. Ini adalah salah satu teknik, beberapa teknik sales funnel yang ada. Terdapat banyak. So, jika ada kata, bang, saya guna teknik funnel. Jika anda seorang expert dalam Facebook Ads, anda boleh lihat, saya menggunakan teknik sales yang funnel lain. Itu adalah cara anda. Semua orang cara berbeza. Tetapi dia punya base yang ini. Dari base ini, anda boleh buat retargeting. Anda boleh buat macam-macam cara mempanjangkan perjalanan dia. Buat sign in, semua boleh buat thank you page, bump sale, semua boleh buat di sini. Dengan satu set ni kena jalan dulu. Baru boleh jalan yang lain. Faham masuk kat sini? So, anda kena faham set ini betul-betul. Apa campaign, apa saja set, apa S. Kena faham dan kena lihat jumlah kos yang diberikan sesuai dengan maju untuk anda. Dan mana untuk kurangkan kos Facebook Ads pun ada diajar di dalam analisis data saya di sini lah. Di sini. Okey, itu saja yang terangkanlah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap nampak ilmu yang berkesan daripada